Minyak beku terletak di daerah Batu Pahat, memiliki keunikan sejarah dan daya tarikan tersendiri. Menempuh perjalanan dari Bandar Penggaram ke Minyak Beku, kita akan melewati sebuah perkampungan tradisional Melayu yang dikenali sebagai Kampung Minyak Beku. Jaraknya lebih kurang 8 km dari bandar tersebut. Kawasan kampung merupakan tanah berpasir dan bahagian sebelah belakang kampung merupakan kawasan paya bakau menganjur ke tepi sungai Batu Pahat. Lokasi kampung ini berada di sebelah kanan muara sungai Batu Pahat, berdekatan dengan Perigi Batu Pahat dan Pantai Minyak Beku yang menghadap Selat Melaka. Mungkin ramai di kalangan kita yang tidak menyedari bahawa kampung ini merupakan antara beberapa pertempatan dalam daerah Batu Pahat yang awal diteroka. Dikatakan usia kampung ini telah menjangkau lebih kurang 210 tahun. Jika Bandar Penggaram mula dibangunkan oleh Datuk Muhammad Saleh bin Perang, yakni Datuk Bentara Luar, pada 2 hari bulan Disember 1853, namun penerokaan dan pembukaan Kampung Minyak Beku oleh Daeng Ahmad bin Daeng Abdul Rahman adalah sekitar tahun 1811. Sudah tentu, ianya jauh lebih awal dari pembukaan Bandar Penggaram. Pada suatu hari, terjadi peristiwa aneh apabila minyak dari pokok keruing yang ditakik tidak mengalir seperti biasanya, malah menjadi beku. Berikutan kejadian tersebut, Daeng Ahmad dan anak-anak buahnya mencadangkan nama pertempatan tersebut sebagai Minyak Beku dan ianya kekal sehingga sekarang. Bila kita menyentuh sejarah asal pembukaan Kampung Minyak Beku, siapakah sebenarnya orang kaya Daeng Ahmad? Nama timang-timangannya Wak Minah. Beliau ialah seorang daripada kerabat dan keturunan Raja Champa Bugis yang dikatakan pernah berkerajaan di daerah Bukit Mor, Padang, Muar. Menurut ceritanya, Raja Champa mangkat dalam serangan kali kedua dari Palembang dan meninggalkan 2 orang putera. Seorang puteranya bernama Daeng Seriok dan diangkat menjadi orang kaya bendahara Melaka. Dan seorang lagi, adiknya bernama Indra Perma, balik ke tanah Bugis yang dipanggil Wajo. Bapa Daeng Ahmad yang bernama Daeng Abdul Rahman adalah berketurunan daripada Indra Perma. Setelah Daeng Abdul Rahman meninggal dunia, Daeng Ahmad membawa hati dan meninggalkan negeri Bugis dengan menaiki sebuah periwak, yakni perahu besar Bugis. Hasratnya adalah untuk mencari tempat baru dan ingin mencari tempat nindanya, yakni Raja Champa yang pernah berkerajaan di semenanjung Tanah Melayu. Dikabarkan juga saudaranya bernama Pabitah ada tinggal dan menetap di semenanjung. Setelah beberapa hari belayar, sampailah Daeng Ahmad di Pulau Bulang, Riau. Pada masa itu, Temenggung Abdul Rahman bin Tun Daeng Abdul Hamid bersemayam di Bulang. Lalu, Daeng Ahmad menghadap Temenggung, bersusul galur serta bersahabat karib dengan Temenggung Abdul Rahman. Daeng Ahmad tinggal di Bulang untuk beberapa waktu. Sekitar tahun 1811, Temenggung Abdul Rahman dan pengikut-pengikutnya mula berpindah ke Teluk Belanga, Singapura. Menurut ceritanya, atas perintah Temenggung Abdul Rahman, Daeng Ahmad diarahkan meninjau dan memeriksa pesisir pantai barat Johor dan mengekang gangguan lanun-lanun. Sampainya di Sungai Batu Pahat, Daeng Ahmad dan pengikutnya menyelesaikan apa yang patut. Daeng Ahmad yang akrab dengan Temenggung Abdul Rahman di Singapura telah dikurniakan gelaran orang kaya setia raja. Hasrat untuk membuka pentempatan Kampung Minyak Beku telah mendapat kebenaran dari Temenggung Abdul Rahman. Diceritakan juga pada waktu itu Pabitah yang tinggal di Padang Muar bersama orang kaya Haris mendapat perkabaran bahawa Daeng Ahmad ada di Batu Pahat. Pabitah menghantar beberapa orang suruhannya pergi berjumpa Daeng Ahmad dan meminta Daeng Ahmad datang ke Padang Muar. Tidak beberapa lama kemudian, Daeng Ahmad pergi ke Padang Muar berjumpa dengan Pabitah dan orang kaya Haris. Daeng Ahmad berkahwin dengan anak sulung Pabitah bernama Mariam dan menetap di Kampung Minyak Beku.
hasil perkahwinan Daeng Ahmad dengan Maryam binti Babita, dikurniakan anak seramai 6 orang, iaitu Aminah Daeng Ahmad, Long Elias Sulong Daeng Ahmad, Ismail Daeng Ahmad, yakni orang kaya minyak beku kedua, Kundo Daeng Ahmad, Labu Daeng Ahmad, dan Mentimun Elias Kecut Daeng Ahmad. Orang kaya Daeng Ahmad meninggal dunia sewaktu dalam pelayaran menuju ke Teluk Belanga, Singapura. Beliau meninggal di Laut Pontian dan jenazahnya dikebumikan di wakaf perkuburan Pontian Besar tidak jauh dari Kuala Sungai Pontian Besar. Legasi kepimpinan beliau diteruskan oleh anak cucunya. Antaranya ialah orang kaya Ismail bin orang kaya Setia Raja Daeng Ahmad, orang kaya Abdul Rahman bin orang kaya Ismail, orang kaya Sidik bin orang kaya Ismail, yakni bagi kawasan minyak beku dan bagan, orang kaya Israkal bin orang kaya Ismail, orang kaya Ishak bin orang kaya Abdul Rahman, orang kaya Talib bin orang kaya Abdul Rahman, orang kaya Ja'far bin orang kaya Sidik, orang kaya Ahad Elias Ahmad bin orang kaya Muhammad Yusuf, orang kaya Bedu bin orang kaya Muhammad Yusuf, orang kaya Muhammad Yasin bin orang kaya Ahad, orang kaya Abu Bakar bin orang kaya Bedu, dan pengulu Muhammad bin Israkal. Di kawasan pinggir Bukit Segenting menghadap Pulau Sialu dan Selat Melaka terdapat tanah perkuburan lama. Menurut ceritanya, mereka yang dikebumikan di perkuburan lama ini adalah generasi pertama keturunan orang kaya Daeng Ahmad. Sehingga kini, waris keturunan Daeng Ahmad masih menjaga kawasan perkuburan ini. Sewajarnya perkuburan lama ini dipelihara kerana ia bukan sahaja memiliki kepentingan umum, malah warisan sejarahnya tersendiri. Atas usaha waris keturunan Daeng Ahmad, pada tahun 2016, mereka telah mewujudkan satu pertubuhan yang dikenali sebagai Warisan Keturunan Daeng Ahmad, singkatannya Wardah. Antara lain, penubuhan Wardah ialah untuk mengumpul semula semua anak cucu keturunan Daeng Ahmad yang sehingga kini sudah masuk kepada generasi ke-10. Wardah percaya warisan jurai dan jambak keturunan Daeng Ahmad yang sentiasa berkembang masih ramai yang tidak dapat dikesan dan mereka dipercayai berada di serata pelusuk tanah air. Adalah diharapkan semoga Wardah akan terus maju ke hadapan dalam pencarian waris dari jurai orang kaya setia Daeng Ahmad bin Daeng Abdul Rahman. Wallahu a'lam.